Kan? Muka surat dalam buku 165. InsyaAllah. Betul kan? Ayat baru kan? Baik, jom kita start dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Walhamdulillahi 'ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua ibu-ibu? Alhamdulillah, alhamdulillah. Baik, hari ini insya-Allah kita sambung ayat daripada surah An-Nur ayat keempat. Hari ini kita cuba masuk ayat 4 dan juga ayat kelima, selesaikan, dan kalau ada kesempatan kita lanjut ke ayat yang berikutnya lah. Baik, alhamdulillah. Kelas yang lepas, bulan berapa kelas yang lepas lah kita sebut kelas yang lepas kita dah selesaikan sehingga ayat yang ketiga. 2 dan 3 kita berbicara tentang penzina lelaki dan juga penzina perempuan, apakah hukumannya dan sebagainya. Seperti yang saya sebut pada ibu-ibu, saya ambil poin-poin dis utama, dan bacaan tu memang ibu-ibu kena baca lanjutlah ya, sebab tu kita ada buku supaya bacaan itu ada berterusan. Seperti mana yang kita sebutkan, juga hikmah tentang kenapa disebutkan terlebih dahulu penggunaan perkataan az-zaniyah dan kemudian baru datang perkataan az-zani. Semua tu dah bincang dah. Baik, sekarang masuk ayat keempat ibu-ibu dimuliakan. Hari ni insya-Allah kita masuk ayat keempat dan juga kelima. Boleh kita baca sama-sama dah ibu-ibu? Boleh jom. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yarmunal muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldatan wa la taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun illa alladhina tabu min ba'di dhalika wa aslahu fa inna Allaha ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yarmunal muhsanat. Ayat 45 ibu nak masuk cerita tentang tuduhan berzina. Tadi yang bulan-bulan sebelum ni kita bincang tentang adanya hukum hudud. Hukum hudud adalah hudud yang telah ditetapkan oleh Allah. Kena bear in our mind ibu, kita dah tengok dah itu hudud bukan tanpa potong tangan aja. Hudud ni banyak lagi. Hukuman qisas juga duduk dalam hudud, hukuman
hukuman zina juga rejam, yang ni juga duduk di dalam hudud. Jadi hudud tu bukan sahaja potong tangan. Itu kena faham, sebab kadang-kadang masyarakat kita dia faham hudud potong tangan aja. Okay, itu salah satu daripada hukum hudud. Okey, hudud ni maksudnya apa? Hukuman-hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah, spesifik dalam Quran. Kalau hukuman yang ditetapkan oleh pihak kerajaan, pihak pemerintah atau pihak penguasa, itu bukan hudud. Okey, hudud apa yang telah ditetapkan oleh Allah dalam Quran. Kalau hukuman pemerintah, penguasa ataupun kerajaan, sebagai contohnya kalau ada denda atau penjara dan sebagainya tu kan, yang tu adalah tertakluk kepada hukuman pihak penguasa atau pihak pemerintah. So berbezalah negeri dengan negara, berbeza kan? Betul tak? Alright, so dah bincang dah tentang adanya pelakuan zina dan penzina lelaki dan penzina perempuan, apa hukuman mereka pada ayat 3 dan 4. Masuk ayat 2 dan 3, masuk ayat 4 dan 5, topik dia adalah ibu hukuman menuduh. Tengok muka surat 166, hukuman menuduh-nuduh. Okey, sekarang kalau orang pula tengok orang tu berzina, walaiyadzubillah, mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara keturunan saya dan kita semua, ibu amin ya rabbal alamin. Ya, ada satu doa Nabi ajak ibu yang saya rasa saya dah baca dah dalam kelas lepas kan, yang mana kita baca ke anak-anak kita, mudah-mudahan Allahumma ghafir dhanbahu wa tahhir qalbahu wa farrij wa hassin farjahu. Maafkan saya, Allahumma ghafir dhanbahu, wahai Allah ampunkan dosanya anak kita tadi ni lah, wa tahhir qalbahu, sucikan hatinya, wa hassin farjahu, peliharalah kemaluannya, kehormatannya. Dan kita sangat memerlukan pemeliharaan Allah ke atas anak-anak kita ibu, supaya ada tempat yang dia pergi kita tak capai pun Allah masih dalam pemeliharaan, Allah masih lagi memelihara mereka. Okey, baik, sekarang nak masuk ayat 45 ni, topik dia apa? Sekarang ni topik orang yang tak berzina menuduh orang lain berzina. Okey, maka ini permulaan ayat 4, walladzina yarmunal muhsanat. Kita baca terjemahan dulu. Dan orang-orang yang yarmuna ni ibu melemparkan atau membaling. Asal perkataan dia roma, baling atau lempar, throw. Okey, merujuk di sini lemparkan apa? Melemparkan tuduhan. Yarmuna, melemparkan tuduhan atau menuduh al-muhsanat, perempuan-perempuan yang terhormat. Perkataan al-muhsanat ataupun ibu akan jumpa juga al-muhsin, itu membawa maksud lelaki atau perempuan yang terpelihara, kesuciannya, kemaluannya, yang terhormat. Maksudnya al-muhsanat dekat sini wanita-wanita yang terpelihara kehormatannya. Maksudnya wanita-wanita yang suci. Kita tengok syarahan dia. Apa yang dituduh kepada wanita-wanita ni? Berbuat zina. So walladzina yarmunal muhsanat, maksudnya dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang suci, yang baik, yang solehah, yang memelihara kehormatannya, bahawa mereka itu berzina. Okey. Thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada. Dan kemudian lam ya'tu, tidak mengemukakan, tidak mendatangkan bi arba'ati syuhada, dengan 4 saksi. Tadi ada orang tuduh seorang perempuan berzina. Perempuan itu adalah perempuan yang baik, tetapi tidak mendatangkan dengan 4 saksi lelaki. Dekat sini ibu, ayatnya spesifik tentang muhsanat, perempuan. Tetapi para ulama bincang ayat ini sebenarnya general, sama ada tuduhan itu ke atas lelaki maupun tuduhan itu ke atas perempuan. Maksudnya sama ada tuduhan itu lelaki itu berzina atau perempuan itu berzina, dia tertakluk kepada ayat ini. Cuma kenapa spesifik pada perempuan? Bagi mereka yang menuduh wanita-wanita wanita-wanita baik berbuat zina, maka mereka kalau tidak mengemukakan 4 saksi. Kenapa ayat ni berbunyi seperti spesifik wanita, walaupun sebenarnya generally untuk lelaki dan perempuan? Kerana ibu-ibu, perempuan yang paling penting membawa keturunan. Betul tak ibu-ibu? Kerana dia tertakluk kepada kehormatan, tertakluk kepada kehamilan, tertakluk dengan kandungan, tertakluk dengan kelahiran. Orang lelaki dia terselamat. Betul tak ibu? Sebab tu saya pernah sebut dalam kelas-kelas sebelum ni ibu, bila cerita tentang perlakuan maksiat zina dan sebagainya, wal'iyadzubillah. Orang lelaki
dia terselamat sebab apa? Dia tak ada tanda-tanda yang membuktikan dia tercemar, kehormatan dia dan sebagainya. Betul tak ibu? Tapi kalau orang perempuan, ada risiko, ada possibilities diketahui. Tidak berkahwin, tidak tiba-tiba mengandung. Maka sebab tu orang perempuan bukan maksudnya orang lelaki tak kena jaga kehormatan, kena juga jaga kehormatan. Tetapi orang perempuan berganda-ganda ibu. Sebab tu cabaran jaga anak perempuan ni berbeza, betul tak ibu? Dia berbeza. Anak lelaki auratnya pun senang juga berbanding anak perempuan. Itu belum masuk lagi dengan siapa anak lelaki berkawan berbeza dengan anak perempuan berkawan. Betul tak? Jadi sebab tu disebutkan spesifik tentang perempuan. Kerana tuduhan ke atas lelaki juga tak boleh. Tetapi tuduhan ke atas perempuan ini lagi besar tanggungjawab dia. Melibatkan kehormatan dia, melibatkan kehormatan seluruh keluarga dia. Ya, dia nanti makcik-makcik bawang pula nak sembang banyak semua kan. Banyak cerita-cerita anak perempuan ni ibu. Allahu Akbar. Dan kemudian fajliduhum thamanina jaldah. Maka hendaklah mereka didera 80 kali deraan. Ini cerita tentang perempuan yang dituduh berzina ke yang menuduh ibu? Yang menuduh. Bulan-bulan sebelum ni kita bincang yang berzina. Ada pun lelaki yang berzina maupun perempuan yang berzina. Sama ada lelaki yang berzina itu lelaki orang telah berkahwin ataupun bujang. Beza kan? Kita ingat hari itu ibu, kalau suami orang berbeza dengan anak teruna, hukuman dia berbeza. Kalau isteri orang juga berbeza hukumannya dengan anak dara. Ya, anak dara dengan bujang, anak teruna, dia kena hukuman juga, cuma lebih ringan kalau nak dibandingkan dengan suami dan isteri orang. Na'udzubillah min zalik, mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara. Ya, kena denda juga, kena hukum juga, cuma lebih ringan sedikit. Pasal apa? Sebab suami dengan isteri orang ni dah ada tempat yang halal untuk menghalalkan nafsu syahwat dia. Tetapi kenapa dicari yang haram juga? Wal'iyadzubillah. Jadi yang sekarang ni pula, masuk ayat 4, yang menuduh berzina. Sama ada menuduh lelaki berzina ataupun perempuan berzina, spesifik ayat berzina, tuduhan zina untuk perempuan. Kalau tiba-tiba mentuduh saja, tak ada bukti, tak boleh datangkan saksi, maka ke atas yang menuduh ini thamanina jaldah, 80 kali deraan. Apa yang deraan kita akan tengok saat lagi ni. Wala taqbalu lahum syahadatan abada. Dan mereka tidak lagi diterima kesaksian abada, forever and ever. Maksudnya selepas ini kalau mereka nak jadi saksi, tertolak kelayakan mereka menjadi saksi. Okey? Wa ulaika humul fasiqun. Kerana apa? Kerana mereka ini jelas adalah orang-orang yang fasik. Baik, masuk ibu-ibu. Kalau tengok kat sini, pasal-pasal kata saya akan bagi jis-jis dia. Sebab hamka syarah panjang lah ibu-ibu. Kalau kita baca satu-satu tu mungkin akan lama sedikit lah. Baik. Ini maknanya kalau kes dibawa ke mahkamah dan sebagainya, kalau misal dia bercerita je, dia kata anak orang tu macam dia bercerita, sama juga. Apa-apa bentuk tuduhan saja ibu-ibu, sepatutnya kalau tak ada bukti, thamanina jaldah, 80 kali deraan, 80 kali pukulan. Kalau tengok perkataan jaldah ni ibu-ibu, jaldun dia daripada kulit, maksudnya pukulan ke kulit. Dia macam apa kita panggil ya? Sebat 80 kali deraan tu 80 kali pukulan. Tapi kita belum betul-betul buat hudud ibu, betul tak? Okey, belum betul-betul buat hudud. Ada benda yang kita dah buat, ada benda yang kita belum buat. Dia bukan rejam. Jangan tiba-tiba pergi rejam pula ni. Ni jaldah ibu. Kalau ibu tengok dekat sini, dia ada sebatan, dia ada rejam Ada hukuman sebatan, ada hukuman sebat. Rejam. Yang ni pukulan sebat lah, pukulan ataupun sebat lah kita sebutkan. 80 kali. Baik. Kenapa ibu? Kalau tadi Kak Ani tanya, dia pergi cerita-cerita ke masuk mahkamah? Cerita ke masuk mahkamah ke, kok mana pun kena datangkan saksi. Nak ceritakan bahawa ibu, zaman sekarang mungkin bukan 4 saksi dah lah lelaki kan. Mungkin susah dah 4 orang saksi tu. Saya kata mungkin, dia tak mustahil ibu.
Dia boleh jadi 4 orang saksi kalau macam contoh kita serbu, katalah Persatuan Penempatan penduduk pergi serbu, ya, 4 orang lelaki, dah memang ada saksi dah. Atau mungkin zaman sekarang apa dia ibu? CCTV. Apa dia lagi? Video. Ada video, ada CCTV. Atau juga orang yang berzina tu sendiri mengaku. Kalau sampai ke situ, dan betul lah tu. Ayat ini ibu bukan maksud betul tak betul. Nak tuduh tu pun kena betul-betul memastikan ada penyaksian. Ya. Dia yang jalan bagi tahu. Dia yang marketing. Okey, kalau ada orang sendiri yang buat tu dan dia juga mengaku, yang pertamanya segera minta dia istighfar, segera minta dia taubat, bertaubat dengan taubatan nasuha. Yang tu yang pertama sekali lah ibu. Yang kedua, nasihatkan dia, apa dia tak usah duduk bawa cerita. Tapi zaman sekarang ni ibu zaman sekarang ni kita tengok orang tulis, tengok orang mengaku tu macam biasa-biasa. Ya, macam berbangga pula. Sedangkan salah satu akhlak kita adalah menyembunyikan keaiban. Menyembunyikan keaiban ni bukan keaiban orang je, keaiban kita pun kena tutup. Allah dah tutup elok-elok aib kita, kita duk pi buka pula kan. Tapi itulah salah satu cabaran kita ataupun kekurangan ataupun keburukan teknologi hari ni. Kalau yang tadi Hajah ni maksudnya main cerita depan-depan kan. Sama je sekarang hari ni main cerita depan-depan pun berani cerita. Dalam Facebook, dalam IG live pun dia boleh cerita. Dulu aku dengan dia semua la haula wala quwwata illa billah. Yang ni lah bila tak jadi muhsan ni ibu. Tak jadi orang yang ada kehormatan. Jadi saya ajar Jadi untuk Hajah tadi, saya punya pandangan secara ringkas lah. Kalau tiba-tiba ada orang main mengaku, tapi tengoklah juga cara mengaku tu lagu mana mengaku sambil gelak-gelak lain macam juga ibu. Kalau mengaku dalam keadaan sedih, menyesali, jadi minta dia bertaubat. Taubat syarat asas 3 ibu, iaitu bertaubat dengan taubatan nasuha, yang taubat yang sungguh-sungguh ibu. Taubat yang sungguh-sungguh, azam tak mengulang dah dan tinggalkan. Yang tu kena tinggal dah zina tersebut, azam sungguh-sungguh tak mau buat, taubat dengan taubatan nasuha, banyakkan istighfar dan segalanya lah. Okay? Dan kemudian tolong nasihati, jangan cerita ke orang dah. Benda tak seronok pun nak bawa cerita, betul tak? Benda tak seronok pun nak bawa cerita, jadi jangan nak bercerita ke orang. Kemudian mungkin pun boleh bagi nasihat, beberapa nasihat yang penting lah, ya, untuk menjaga keturunan dan sebagainya. Yang besar implikasi zina ni ibu na'udzubillah kan. Ya Hajah, kalau saya boleh jawab. Ya. Adakah kalau perempuan yang reputasinya tak bagus dan perempuan ni tak applicable? Exactly. Baik. Sekarang ni ibu, baik, fokus kita adalah muhsanat tadi kan. Jom kita baca surat muhsanat ni 166. Okey. Perempuan terhormat ni ibu, jangan kita faham perempuan yang ada pangkat, ada rupa paras yang cantik, ada keturunan yang bagus. Tidak. Itu bukan maksud perempuan terhormat daripada sudut itu semata-mata. Perempuan terhormat dekat sini al-muhsanat. Al-muhsanat ini, okay, jom kita baca sikit. Saya sikit-sikit ibu sebab panjang penceritaan 2 muka surat muhsanat saja kelah muka kan. Okay. Perempuan baik-baik yang terhormat disebut dalam Quran sebagai muhsanat, iaitu yang terbenteng, bukan terbentang ibu, terbenteng. Yang terbenteng. Terbenteng ni maksudnya terpelihara, terjaga, ya. Aman damai dalam rumah tangganya, kasih setia bersuami isteri dan sebagainya. Yang ni ibu boleh baca. Sampai ke bawah, dia jujur. Nampak tak? Perenggan kedua. Okay, ni saya skip lah, saya highlight poin-poin beberapa penting lah. Kalau tengok atas tu, seluruh hati, jiwa dan raganya diserahkannya kepada suaminya, tak ada ingatan yang lain, dia orang yang jujur. Ya, sebab itu disangkanya orang lain jujur seperti dia pula. Dia qana'ah, mencukupkan apa yang ada atau berasa cukup dengan apa yang ada. Kalau dia berhias bersolek pun, dia hanya berhias bersolek untuk suaminya sahaja. Dia tidak berhias bersolek untuk
selain pada suami dia. Ini semua duduk dalam ni kategori-kategori ataupun definisi-definisi ciri-ciri orang muhsanat. Dalam arti kata bahasa ringkas dia adalah orang perempuan yang sangat baik, solehahnya baik. Dia bukan sahaja baik ni soft spoken ni ibu, akhlaknya baik. Ya, orang perempuan yang bukannya tak ada kerja pun nak keluar rumah. Yang ni ada dalam perenggan berikutnya, bila dia berjalan di jalan raya, nampak tak ibu? Perenggan bawah sekali. Bila dia berjalan di jalan raya, fikirannya hanya tertuju kepada urusan yang diurusnya. Kalau dia keluar rumah pun dia keluar for purpose, ada purpose. Nak keluar beli barang ke, nak keluar ambil anak ke, saja-saja nak keluar, ya, ada sale, jalan jom, bukan. Alamak ustazah, kami dah tu. Ya, mana ni? Okey. Maksudnya tidaklah selalu dilakukan di luar rumah tu, asyik keluar saja. Sebab tu ibu-ibu, ada seorang ulama dia disebut macam ni. Lebih kurang bahasa dia. Dia kata, jangan banyakkan pakaian isterimu di rumah. Maksudnya jangan bagi isteri tu banyak baju. Habislah aku hari ni. Hari ni terap sajalah, betul tak ibu? Saya pun kena terap sekali lah. Jadi masa saya baca penulisan ulama ni, saya kata saya kena share ni supaya kena terap bersama-sama. Tidak aku seorang je kena kan. Jadi kata, jangan bagi isteri kamu tu banyak baju. Lebih kurang macam tu lah. Saya tak ingat nama dia, tapi memang kata-kata ulama. Dia kata, jangan bagi isteri kamu tu banyak baju. Sebab bila dia banyak baju, panjanglah kaki dia keluar. Betul tak ibu? Betul tak? Tak cukup lagi sana. Ha? Tak cukup. Asyik pakai sama je. Ya, jadi itulah perasaan kita, betul tak? Sebab orang perempuan ni, dia punya, orang lelaki dia tak kisah pakai baju sama, betul tak ibu? Baju dia sama dengan orang pun dia tak heran. Kita jumpa, Allah, baju sama lah. Aduh, tak boleh dah pakai. Surau tu tak boleh pakai dah baju ni. Yang sama dengan hajah tu sekali lagi. Hak tu pun kita balik fikir dengan penuh tekanan ni ibu. Betul tak? Itu belum masuk lah. Suami kita duduk atas tudung kita iron ke, cucu kita sandar kat kerusi tudung kita ke. Kepelbagaian perasaan perempuan ni. Sebab tu kalau ibu ingat buku yang kita dah khatam, buku pink tu, di awal mukadimah, penulis kata apa? Orang perempuan ni memang kena mengaji ilmu sekurang-kurangnya kerana 3 asas. Ya. Yang pertama kerana emosi dia. Ni tak tersusun lah, tapi salah satunya kerana emosi dia. Dia cepat. Kadang-kadang dia boleh jadi mood dia swing dengan sangat pantas. Tadi duk sembang elok, tiba-tiba mengajuk. Tadi mood elok, tiba-tiba marah. Ya, mungkin ada perkara-perkara yang membuat dia berubah lah mood dia, mungkin dengan dia tak sihat ke apa semua dan sebagainya. Yang keduanya ibu, kenapa? Kerana dia ada badan dia mempunyai, orang kata apa, biologi yang sedikit berbeza. Dia ada period, dia ada nifas, dia ada keputihan, dia ada air wadi, air mazi, air mani. Banyak perkara dia nak kena settle benda tu. Betul tak ibu? Itu belum campak kalau sakit, itu belum campak kalau tiba-tiba main istihadah. Betul tak ibu? So banyak perkara-perkara yang rumit untuk dia selesaikan. So jadi banyak asas kalau kita tak mengaji, jadi kita tak tahu. Dia macam tu. Dan antara lain juga dia selain tu pasal emosi lah, banyak tentang emosi. Tapi emosi ni sebenarnya bukanlah kita tengok daripada sudut negatif sahaja doktor kan. Emosi mesti kena ada. Kalau hari ni kita tengok Palestin diserang bertubi-tubi, tak ada emosi marah, itu tak betul juga. Kena ada perasaan marah tu. So emosi mesti ada secara positifly. So balik pada tadi kita katakan, di ulama dia kata jangan bagi isteri kamu tu banyak pakaian. Kerana bila banyak pakaiannya, banyaklah langkahnya keluar dari rumah. Betul, saya duk fikir macam mana pun nak faham ni kan. Jadi duk fikir betul juga, kadang-kadang bang tak ada baju dah lah. Dia boleh berubah mood nak keluar tu, betul tak ibu? End up mungkin kita rasa macam malah lah nak keluar dan sebagainya. Jadi benda-benda tu bila digagaskan oleh ulama tu memang sangat-sangat benar ibu. Pakaian kita saja pun berbeza dah ibu. Tambah kalau waktu kerja dulu lah, tak tahulah no. Kan tak boleh sama dengan orang. Kemarin dia pakai urin, takkan hari ni pakai. Kita menyusun ikut hari dan sebagainya. Jadi ulama dia kata jangan bagi isteri kamu banyak baju, kerana bila banyak bajunya maka banyaklah langkah dia keluar pada rumah.
Jadi ayat ni nak kata bukan kita tak boleh keluar ibu. Keluar bukan saja-saja. Keluar dengan urusan yang penting. Ada keperluan yang mendesak kita keluar. Nak keluar saja-saja tu tidaklah keluar saja-saja. Jadi ini antara kategori muhsanat. Tadi kalau kita tengok orang yang jujur, orang yang qana'ah, orang yang tak tertumpu pandangannya melainkan kepada pembinaan keluarga, suami dan anak-anaknya sahaja, yang keluar dengan ada maksud, ada objektif, keluar mengaji ilmu, keluar beli barang, keluar berukhuwah. Kita selalu juga ada BFF kan, ibu kan? Ya, keluar minum-minum dengan kawan-kawan. Kalau tujuannya kerana ukhuwah, keluar minum balik. Begitu maksudnya. Ya, dan masa keluar tu bagaimana pakaiannya, ketika minum bersama kawan-kawan bagaimana suaranya, kau gelak sampai tak tahu nak apa. Itu semua untuk kita faham definisi muhsanat. Sekarang kenapa hamka cerita 2 muka surat lebih bu? 2 muka surat lebih cerita muhsanat ni. Jadi sebab tu saya ambil gist je. So gambaran kita adalah perempuan yang baik. Sekarang orang nak tuduh orang perempuan yang baik ni. That's why orang tak boleh main tuduh saja. Kalau seorang perempuan ni dia orang yang memang objektif hidup dia tu, ya, sebagai hamba kepada Allah, sebagai khalifah, sebagai isteri yang taat dan jujur kepada suami, ibu yang menjaga pendidikan anak-anak, menyelenggara rumah tangga dan sebagainya, tak keluar melainkan ada keperluan yang mendesak, orang yang ke majlis ilmu, orang yang menjaga aurat, tiba-tiba ada tuduhan tak baik ke atas wanita yang baik ini. Maka mau tak mau orang yang menuduh ni mesti datangkan 4 orang lelaki sebagai saksi. Ataupun ada bukti zaman sekarang, video, ataupun CCTV, ataupun pengakuan wanita tersebut sendiri. Baik, 2 benda saya nak sebutkan secara umum ibu. Yang pertama, jawapan kepada hajah tadi, muhsanat bukan sahaja terhormat ni maksudnya yang ada reputasi nama yang baik, tetapi akhlak yang baik itu muhsanat. Jadi mungkin dia tak dikenali, ya, mungkin dia tak dikenali, mungkin dia bukan ustazah pun. Muhsanat ni bukan ustazah, tak semestinya engineer, tak semestinya lecturer, tapi dia orang yang memang kepatuhan yang tinggi dalam rumah tangga dia. Ya. Tapi ibu-ibu, sebelum kita berbicara tentang kepatuhan terhadap rumah tangga kepada suami, paling penting adalah kepatuhan kepada Allah. Dia tak nama patuh kepada suami kalau tak patuh kepada Allah. Dia kena patuh kepada Allah dan patuh kepada suami, berbeza. Maka yang ni ibu muhsanat ini menjawab soalan hajah tadi. Kalau ada orang yang tak reputasi dia baik dan sebagainya, adakah hukumannya berbeza? Tidak juga berbeza. Tetapi yang ni kita nak katakan muhsanat ini adalah perempuan yang baik, perempuan yang baik-baik, perempuan yang menjaga lidiniha, agama dia. Maka kalau untuk perempuan yang agamanya baik ni, ada orang tiba-tiba nak tuduh, kena datangkan saksi. Maka kata para ulama, yang kedua nak bincang pasal saksi ni kenapa? Supaya nak mengajar kita, masyarakat, tidak bermudah-mudahan membuat tuduhan. Kalau kita kenal seorang perempuan tu, dia memanglah sangat menjaga aurat dia, sangat menjaga pandangan dia, sangat menjaga keluarga dia, sangat menjaga agama dia, walaupun siapa pun dia. Jadi kita mesti berhati-hati, betul ke nak buat tuduhan ke atas dia ni? Betul ke malam tu dia yang kita nampak? So, nak menggambarkan ibu, bukan sahaja tentang orang yang berzina itu hukumannya berat, tetapi yang nak membuat tuduhan pun kena berhati-hati kerana hukumannya berat. Apatah lagi hukumannya, apatah lagi tuduhannya ke atas wanita yang mulia. Dan sebab tu ibu-ibu, nanti kita akan masuk ayat 11, baru ayat 4, ya, mungkin sebulan 2 bulan lagi. Tuduhan ke atas siapa? Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, ya hadithatul ifki. So al-muhsanat kat sini Allah akan datangkan contoh tuduhan kepada wanita yang baik itu berlaku dalam kisah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminat, salah seorang ibu orang-orang beriman, yang mana telah dituduh oleh Abdullah bin Ubay bin Salul bahawa beliau membuat perkara yang tidak baik dengan seorang sahabat namanya Safwan Ibn Mu'attal.
Jadi ayat ini nak lead kepada cerita yang ada dalam ayat 11 nanti. Bahawa kalau nak tuduh orang baik-baik, perempuan baik-baik, baik kena ada dulu, mesti kena ada saksi dulu. Kalau tak ada saksi yang membuktikan tuduhan kamu, maka kamu kena 80 kali deraan atau pukulan. Okey, so ini akhlak dia ibu. Akhlak yang pertama adalah kita belajar akhlak seorang wanita yang baik. Ya, wanita yang baik maksudnya wanita yang terpelihara tadi. Okey, tadi Hajah tanya kalau wanita tu tak terpelihara, jadi adakah hukumannya ada kurang? Ya, kalau tuduh dekat orang perempuan yang tak baik kurang sikit ataupun macam mana? Dia tetap sama juga. Cuma kita nilai pada perempuan tersebut sejauh mana tuduhan tersebut boleh dikaitkan kepada wanita yang dituduh tadilah. Wallahu taala a'lam. Ya, so kat sini ibu, kita nak memahami bahawa penzinaan itu juga satu benda yang berat, dan tuduhan ke atas seorang wanita atau lelaki yang baik itu juga adalah satu yang berat. Tak boleh main tuduh-tuduh. Ya, kena pastikan ada kebenaran ataupun ada evidence lah. Apatah lagi kalau mahkamah betul tak ibu? Lagi dia nak tahu very detail point dia. Okey. So ayat keempat ini ibu, kita sambungkan lagi perbincangan dia sampai muka surat berapa? Ya, tengok dalam 172. Masih bercerita tentang qazaf. Yang ni sebenarnya nama dia qazaf ibu. Tuduhan kepada orang yang berzina. Okey, saya nak pergi sikit dekat muka surat 172 kalau ibu tengok. Kita yang lain ibu tolong baca juga nah. Dalam ayat keempat lagi ni ibu. Ayat keempat ini artinya qazaf. Qazaf ni apa dia ibu? Qazaf ni adalah tuduhan zina. Tuduhan ke atas seseorang bahawa dia berzina. Maka untuk orang-orang yang menuduh orang yang berzina, mesti datangkan saksi. Kalau tak datang saksi, maka ke atas dia hukuman. Jadi nak bagi tahu kita, kepada kita sangat perlu berhati-hati. Baik, sambung ibu nak tengok 172 sekejap. Okey, selanjutnya Nabi Isa, nampak tak? Saya nak baca sikit kat sini je. Okey. Selanjutnya Nabi Isa pun dengan keras memberi ingat bahaya zina. Lihat apa yang beliau katakan tentang zina dalam Injil. Okey. Ini yang the real Injil lah. Disebutkan oleh para ulama tafsir. Yang pertama, kamu sudah mendengar perkataan demikian, janganlah engkau berzina. Tetapi aku ini berkata kepadamu bahawa tiap-tiap orang yang memandang seorang perempuan serta bergerak syahwatnya, sudahlah dia berzina dengan dia dalam hatinya. 3. Saya syarah sekejap lagi. Jikalau mata kanan mendatangkan kesalahan padamu, koreklah dia, buanglah darimu, kerana lebih baik engkau hilang sesuatu anggotamu dan segenap tubuhmu dibuangkan daripada segenap tubuhmu dibuangkan ke dalam neraka. Baik, kalau kat sini ibu sudah terang bahawa ayat ini dalam istilah fiqh Islam adalah tertib, iaitu ancaman ke atas beratnya kesalahan zina. Maksudnya nak bagi tahu benda ni bukan sampai dekat kita je ibu. Daripada zaman Nabi, sebelum Nabi Muhammad lagi dah ada penetapan tentang hukuman zina. Bahkan Nabi Isa letak ancaman, kalau kamu sudah mendengar perkataan demikian, janganlah engkau berzina. Apa maksud dia? Hari ini kita mendengar perkataan zina, jangan buat. Mendengar tentang hukuman zina, jangan buat. Maksudnya sepatutnya bila kita dengar, lebih lagi kita menjauhi. Dan bila kita sebut dalam Al-Quran ni ibu, wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Betul kan? Ibu dengarkan ayat ni. Sebenarnya pattern ayat ni sama dengan pattern ayat pada zaman Nabi Adam. Kisah Nabi Adam, Allah larang daripada dekati sebatang pokok dalam syurga. Wala taqrabu hadhihi syajarah. Kan, jangan dekati pokok ini. Okey, so kalau dalam Quran bila tengok jangan dekati, ini antara ayat, dua ayat yang kita boleh belajar. Wala taqrabu hadhihi syajarah. Okey, fatakuna minadh zalimin. Kamu jangan dekati pokok ini, iaitu larangan Allah kepada Nabi Adam dan Sayyidatuna Hawa, jangan dekati pokok ni. Ya, kalau kamu dekati maka kamu di kalangan orang-orang yang menzalimi, iaitu menzalimi diri kamu sendiri. Satu lagi, wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Nak faham macam ni ibu? Dekat pun tak boleh, apatah lagi makan. Tapi apa yang berlaku
Nabi Adam dengan Sayyidatuna Hawa? Makan. Kalau tak dekat, dia tak lead kepada makan. So Allah nak ajar daripada memutuskan sebab lagi. Jelas tak? Bukan kata jangan makan, jangan dekat. So kalau tak dekat, dia tak akan makan. So mendekati adalah cause, punca. Makan adalah efek. Bila dekat, makan. Sama dengan la taqrabuz zina. Bukan Allah sebut jangan berzina. Bukan maksudnya jangan berzina. Oh, Allah tak sebut jangan berzina. Allah cuma sebut jangan mendekati zina. Tak. Sebab zina tu efek, kesan dia dah. Mendekati tu penyebab, reason. Wala taqrabuz zina. Dekat pun tak boleh, apatah lagi zina. Dekat pun tak boleh, apatah lagi makan. Dekat pun tak boleh, apatah lagi buat zina tu. So, yang mendekati tu pun tak boleh buat. Contoh, ya, ni kalau kadang-kadang yang bekerja lah ibu. Sebenarnya bukan yang bekerja saja nak. Jangan salah faham pula. Kita duduk rumah pun macam-macam ujian kita. Ujian kita tu bukan kat mana, kat sini ibu. Antaranya betul tak ibu? Dan kalau saya sebut tadi yang bekerja ni bukan sebab apa? Sebab kadang-kadang masalah-masalah yang saya diceritakan masalah, and the latest one tu saya ada satu kes juga, tapi saya tak selesai dah ibu sebab bukan saya counselling ke apa. Jadi orang main cerita, saya suruh dia berbicara ustaz-ustazah counselling lah, dan pergi ke mahkamah dan sebagainya. Ini bos dengan pekerja, staff. Jadi yang main ke saya ni adalah isterinya. La haula wala quwwata illa billah. So bahaya kalau kita tak tundukkan pandangan dan tak jaga kemaluan. Okay? Al-muhsanat, adakah semestinya duduk rumah? Tak, al-muhsanat mungkin dia bekerja. Jadi kita fikir, oh kalau macam tu muhsanat tu aku sebab disuruh rumah. Jadi kalau yang bekerja ni tak boleh jadi muhsanat. Tak, al-muhsanat boleh juga jadi wanita yang bekerja ya. Tetapi dia fokus hanya bekerja, balik rumah, ya, ada keperluan untuk ke pejabatnya, dia ke pejabat, selesaikan urusan, kemudian balik terus, ya, tidak bersukaria, tidak berada di majlis-majlis yang tidak ada perlu kepada kehadiran dia, ya, dan mungkin bahagian-bahagian event-event yang bercampur antara lelaki dan perempuan dan sebagainya, menjaga kehormatan. Sebab tu penting ibu kita mengajar atau mendidik anak-anak kita tu daripada kecil lagi, betul tak ibu? Ya, apa yang kena buat, apa yang tak kena buat, apa yang tak boleh buat dan sebagainya. So, yang pertama ni, kamu sudah mendengar perkataan demikian, janganlah engkau berzina. Nak menunjukkan bila kita mendengar perkataan itu pun sepatutnya ada rasa ketakutan, kita rasa seram, kita rasa benci dan jijik, kita nak menjauhi. Tapi bukan kata jangan mendengar perkataan zina tu tidak berzina, tidak mendekati zina. So kalau ada mesyuarat, ya, AJK surau, make sure ada berapa orang lelaki, ada berapa orang perempuan. Ya. Jangan bermudah-mudahan kita katakan, AJK surau, takkanlah. Contoh, takkanlah AJK surau ke ustaz ke ustazah ke manusia juga ibu. Ya, kalau apa-apa saja, ya, berjual beli, ya, kalau zaman sekarang ni banyak lagi antara ujian-ujian dia. Kalau kita beli barang, make sure ada benda-benda yang kita bentengkan diri kita ibu. Ya, kalau COD dan sebagainya, suami kita mungkin tak ada kat rumah, kita yang kena keluar ambil barang dan sebagainya, ya, kita letakkan strategi-strategi untuk memastikan kita menjadi muhsanat tu. Yang kedua tadi ibu, tapi aku ingin berkata kepada kamu bahawa tiap-tiap orang yang memandang seorang perempuan serta bergerak syahwatnya, sudahlah dia berzina dengan dia dalam hati. Ini Nabi Isa detailkan lagi. Kemaluan tidak bertemu dengan kemaluan, tetapi mata melihat dengan syahwat, itu pun boleh jadi zina dah, menurut apa yang disebutkan oleh Hamka. Ya, tiap-tiap orang yang pandang seorang perempuan dan bergerak syahwat dia, sudahlah dia berzina dengan dia dalam hatinya, kerana dia ada imajinasi. Sebab itu ibu-ibu, nanti kita akan sampai dalam surah An-Nur juga,
iaitu menjaga pandangan dan menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Dan dua peraturan ini adalah peraturan yang dua-dua terlibat, jantina lelaki dan jantina perempuan. Tapi apa yang berlaku? Kadang-kadang dalam masyarakat kita faham orang perempuan yang kena jaga kemaluan, orang lelaki yang kena jaga pandangan. Betul tak? Orang lelaki tunduklah pandangan, orang perempuan jagalah kemaluan. Tak. Al-Quran suruh dua-dua buat dua-dua. Orang perempuan pun kena tunduk pandangan, orang lelaki pun kena tunduk pandangan. Orang perempuan pun kena jaga kemaluan, orang lelaki pun kena jaga kemaluan. Kerana zina dia berlaku antara lelaki dan perempuan. Kalau seorang perempuan yang menggoda tetapi lelaki amat menjaga kemaluan, tidak berlaku. Kalau seorang lelaki yang mula menggoda, menarik perhatian, tetapi orang perempuan sangat muhsanat, menjaga kemaluan, tidak akan berlaku. Betul tak ibu? Tak berlaku sama ada bujang dengan teruna ke, bujang dengan teruna dengan dara ke, laki orang dengan anak dara ke dan sebagainya. Tapi hari ni ibu menjaga kemaluan tu lebih besar daripada zina. Saya tak pasti ibu ikuti tak. Hari tu saya ada buat live surah Al-Mu'minun, tapi 2-3 bulan, bukan 2-3 bulan. Ini sejak pada raya orang tu berhenti. Menjaga kemaluan ni ibu, para ulama sebut dia bukan tertakluk kepada zina sahaja. Tapi kadang-kadang kita nampak yang tu saja. Ya, menjaga faraj, menjaga kemaluan, menjaga kehormatan dan maruah diri ni dia lagi besar. Satu, daripada zina lah. Of course, daripada zina. Kedua, daripada onani. Saya sebut direct mengaji bila masuk ayat-ayat hukum dia direct lah, senang. Berlapis-lapis, jadi itu pun tak sampai. Kan? Yang kedua, onani. Onani maksudnya buat dengan diri sendiri lah. Memuaskan diri dengan diri sendiri. Tiga, antara bentuk menjaga kemaluan juga ibu adalah dengan tidak berhubung, tidak membuat hubungan dengan pasangan sejenis. Perempuan-perempuan, lesbian, lelaki-lelaki, homoseksual, yang hari ni LGBTQ. Betul tak ibu? Yang itu pun kategori tidak menjaga kemaluan. Saya cerita sebab apa? Sebab kadang-kadang kita faham jaga kemaluan ni daripada zina je. Rupanya perbincangan menjaga kemaluan dan kehormatan ni lebih besar. Dia bukan zina sahaja. Daripada onani juga. Daripada perempuan dengan perempuan juga. Daripada lelaki dengan lelaki juga. Daripada mendatangi isteri ketika isteri dalam keadaan haid ataupun nifas, juga menjaga kemaluan. Ini juga berlaku ibu dalam masyarakat. Yang belum habis pantang, darah nifas belum kering, tapi suami dah tak boleh nak menahan dah. Kalau tidak, ada pula benda-benda lain. Dia lead pula kepada zina ataupun hal-hal yang lain. Allahu Akbar. Struggle tak nak jadi muhsin dengan muhsanah ni ibu. Muhsin dengan muhsinah ataupun muhsin lah kita sebut. Lelaki yang menjaga kemaluan dan perempuan yang menjaga kemaluan. Kalau tanya jawapan saya, bagi saya susah. Kita mungkin senang, insya-Allah, mudah-mudahan ibu, sebab kita dah duduk dalam kelompok circle kita yang insya-Allah orang-orang baik, mudah-mudahan. Tapi susah ibu kalau yang berkawan dengan kita tak tahu siapa dia berkawan. Ya, duduk di tempat pengajian, kita tak tahu dengan siapa dia berkawan. Duduk di tempat kerja dengan siapa dia berkawan. Circle-nya mungkin bukan circle yang seperti mana circle kita. Susah ibu. Circle yang mesti berhibur. Hari ni anak-anak kita buat assignment dekat mana ibu? Saya nak tengok anak-anak saudara saya kan. Weh, hampa assignment bukan main. Ya, buat dekat apa? Hari tu sebelum KK boykot kan, pemboykotan, buat assignment dekat Starbucks, dekat McD. Salah ke? Saya tak kata salah ibu, tapi nak kata zaman tu berubah. Buat kat mana? Buat kat Starbucks. Buat assignment dekat mana? McD. Buat assignment dekat mana? Zeus Coffee, apa dia lah dia tu kan. Saya kata zaman cik mengaji sampai cik master pun, cik buat assignment dekat library je tau, ataupun dekat bilik asrama lah. Satu mungkin bukan zaman kita, dan kita pula orang kampung naif yang kita tak celak jik mata je, tak reti ibu. Pandai makan benda-benda tu sebab anak nak makan ni.
Sebab mereka zaman mereka betul tak ibu? Kita duk fikir nak order pun tak reti order ni. Kan? Order apa? Saya tanya dia nak masuk ni, order apa hak sedap sekali ni, apa order hak tu lah kat tak tahu, tak mahu saya perut tunggu lama, bayar tang mana apa semua, malah tak pandai nak masuk kedai-kedai lagu tu sebab kita tak biasa. Bukan kebiasaan kita kan. Mereka hidup zaman macam tu betul tak ibu? Hampa ni pandai macam mana duk masuk kedai lagu tu, order lagu mana, apa order hak paling sedap lah kat cik. Hak lain cik tak tahu. Jadi duk tengok mereka, hampa buat assignment dekat tempat orang pasang lagu-lagu mana ilmu tu nak masuk. Cuba duduk kat library ke. Tapi zaman ni pun ibu, tengoklah anak-anak kita. Tapi kena bentuk. Saya sebut, saya memang pesan. Mereka marah ke, mereka merajuk, saya tak heran. Saya pesan kat anak-anak saya, hampa dengarlah ceramah cik sampai cik mati. Esok cik mati dah, hampa tak dengar ceramah dah. Orang lain kena ada jadual tau dengar ceramah cik. Hampa ni boleh dengar aja. Dengar. Ada satu grup dengan anak-anak saudara. Saya ada satu grup dengan anak-anak saudara. Apa-apa saya forward. Saya buat. Jangan masuk sekian-sekian. Jangan pi macam ni. Jangan. Hampa dengar je lah sampai cik mati. Tu penutup lah tu. Kalau terkena hidung siapa-siapa, dia merajuk kan? Tak kira. Merajuk pi. Tanggungjawab kita kena selesaikan. Ada keadaan kita berlembut, ada keadaan kita kena tegas sikit supaya tak boleh, tak betul benda macam tu tak boleh. Tak boleh. Kawan dengan siapa, keluar dengan siapa, tanya. Saya rasa lagi sibuk pada mak abang kok saya. Mak pok dia pun tanya juga soalan 1, 2, saya 10. Dengan siapa, kawan mana, lelaki ke perempuan nak keluar tu, pukul berapa balik. Macam tu kan ibu. Sebab zaman kita lah ni mencabar ibu. Anak perempuan terutamanya, betul tak ibu? Itu belum masuk dengan fashion. Betul tak? Fashion yang kita tak boleh nak follow, tak tahu. Yang pakai tudung lagu mana, ada fashion masuk kot situ, belit kot sini. Complicated betul yang punya pakai tudung. Apa yang teruk sangat pakai tudung lagu tu? Pelik-pelik kata kan? Jadi banyak cabaran kita ibu. Tapi yang penting adalah kekal berusaha ibu. Jangan fed up. Pergi kat mereka lah kalau mereka merajuk. Yang penting sebab kita nak ambil ayat ku anfusakum wa ahlikum nara. Pelihara diri kamu dan peliharalah ahli keluarga kamu daripada api neraka. Tanggungjawab tu selagi mana kita hidup, kita kena sampaikan ibu. Walaupun apa. Tekok pasal solat. Saya sampai dekat 40 ibu, mak bapak saya masih tanya, solat lagi? Walaupun kadang-kadang kita rasa macam, loh cik ni tua dah. Dekat 40 betul saya mak bapak saya masih tanya sampai hari ni ibu. Dan saya rasa ibu buat benda yang sama. Betul tak? Mak bapak saya sampai hari ni, semayang lagi? Tak lagi. Kalau tak semayang lagi, pukul berapa dah? Bapak saya, mak saya pun, semayang lagi? Cuti mak. Tak apa. Maksudnya, sampai hari ni tak boleh nak rahsia. Cuti ke tak cuti ke, kena habaq. Sebab mak bapak keep on asking. Even abang kak saya pun, semayang lagi? Semayang lah. Hampa jamak, tak apa. So maksudnya ibu, kita kena kekal kuatlah untuk membentuk keluarga muhsan. Okey? Baik. 3, kalau mata kanan mendatangkan kesalahan padamu, koreklah dia, buang. Tapi janganlah korek ibu. Maksudnya nak kata Nabi Isa pernah pesan dalam Injil ni sampai to the extent. Sampai macam tu sekali. Kalau mata kanan yang buat masalah, hang korek, buang. Biar tak ada mata dekat dunia yang menyelamatkan hang daripada satu badan masuk neraka. Nak bagi tahu kata bahaya zina ibu. Zina itu berbahaya, tuduhan untuk berzina juga berbahaya. Maka umum ayat 4, kita tengok sedikit ayat 5 ibu. Dalam muka surat yang lebih kurang sama, tapi saya nak syarah sikit. Illa alladhina tabu min ba'di dhalika wa aslahu. Kecuali. Okey, pengecualian ni dekat siapa? Kita masih berbicara tentang siapa? Berbicara tentang orang yang tuduh tuduhan zina tadi ni. Bukan orang zina dah naik ibu, sebab yang cerita zina hadirah ayat kita. Sekarang orang yang tuduh seorang wanita yang baik itu berzina atau lelaki yang baik berzina. Kalau dia tak boleh datangkan 4 saksi, maka kesaksiannya dah tak boleh diterima setelah itu. Sebab dia dah jadi fasik. Maka masuklah ayat kelima, illal ladina tabu min ba'di dzalika
melainkan selepas dia buat satu pembohongan tersebut, dia tabu, bertaubat. Kalaulah selepas dia melemparkan tuduhan qadzaf, dia bertaubat, wa aslahu, dan dia memperbetulkan keadaan, dia menambah baik kualiti kehambaan dia. Saya tak baca daripada buku, saya baca direct saja daripada satu tafsir ini ibu, sebab dia panjang. Yang ni ibu tolong balik tengok juga. Fa inna Allah Ta'ala kafilun bimaghfirati dhanbihi, maka Allah akan ampun dia, Allah akan terima taubat dia. Fa inna Allah ghafurur rahim. Ayat 4 dan 5 ni ibu tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mengingatkan kepada saya dan kita semua yang mesti ambil tahu dalam masyarakat. Kita kena ambil tahu jiran kita buat apa. Yang tu beza dengan busybody ibu. Busybody ambil tahu benda yang tak perlu, yang tak penting, yang tidak membawa kepada kesejahteraan. Ni pasal apa putih tunang? Tu busybody. Pasal apa? Lepas tu macam mana ni? Macam mana? Tak ada. Yang tu tak kaitan. Yang kaitan macam lain. Lepas tu macam mana anak puan kita nak tolong bawa ke mana? Kalau ada apa-apa tolong bagi tahu saya. Kalau nak perlukan bantuan, kita boleh suggest kat mana anak puan kita nak tolong bawa. Titik contohlah, apa-apa je lah. Yang ni bukan dia tentang ni mindset. Yang ni ibu, kes dia ada perbincangan dalam surah Al-As wal Asri, demi masa. Ada sebahagian ulama mensyarahkan demi masa maksudnya adalah 24/7, 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 4 minggu sebulan, 12 bulan setahun, 365 sehari. Itulah Al-As, masa. Hamka dalam tafsiran dan sebahagiannya juga ulama yang lain menterjemahkan wal asri adalah demi waktu asar. Kenapa waktu asar? Kerana pada zaman jahiliyah, orang Arab jahiliyah dia balik pada waktu petang. Dalam kadar masa asar itu dia suka sembang-sembang. Betul tak macam kita buat? Kita selalu sembang-sembang yang leisure waktu bila ibu? Petang-petang lah, sebab lepas balik kerja penat-penat. Betul tak? Okey, sembang-sembang. Dah tu Ustazah tak boleh sembang-sembang. Boleh. Topik sembang tu apa dia? Sebab Arab jahiliyah, masa dia duduk sembang-sembang tu, bila mula sembang, saat lagi hang kata kat aku kata kat hang, mula berkelahi. Hang merendahkan aku balas balik merendahkan hang. Lepas tu cerita pasal third party. Lepas tu mulalah bergaduh, berkelahi, bertelingkah, bercerai-berai dan sebagainya. Maka Arab jahiliyah pada ketika itu mula menyalahkan waktu asar. Ini waktu asar lah ni teruk. Tiap-tiap kali main waktu asar je kami semua beriuh rendah berkelahi. Ini waktu asar lah yang salah. Maka Allah Ta'ala turunkan surah Al-As untuk bagi tahu yang salah itu bukan waktu asar, yang salah tu kamu. Kerana fenomena kebiasaan manusia waktu petang dia macam leisure sikit. Sebab petang-petang biasanya dia dah tak ada benda komitmen yang berat. Setelah dia menjalani komitmen yang berat seharian daripada pagi, petang-petang tu dia nak relax-relax sikit. Jadi mulalah sembang-sembang kosong, konon-kononnya nak healing. Kan hari ni bahasa hari ni healing tu dek memang. Nak healing dan sebagainya. Maka sebenarnya bukan tentang masa tu yang salah. How you manage your time and apa dia yang isi dalam masa kamu, itu yang akan membuatkan kamu memanfaatkan masa. Kalau sembang kosong, sembang tak ada keperluan, sembang diisi dengan mengaibkan orang, memfitnah orang dan sebagainya, maka itu yang jadi timbul berbalah dan sebagainya. Maka yang tu saya nak tarik tadi daripada perincian tadi. Ya, kita bukan busybody, kita mesti ada keperluan takaful, tolong menolong dalam kejiranan. Cuma tahu batas ibu, tahu had. Okey, kena ambil tahu rumah ni yang duduk tu suami isteri ke macam mana kena ambil tahu ibu. Ya, dalam kejiranan kita nak ambil tahu. Ni dah pindah ni, yang baru masuk ni nampak yang mula masuknya bujang, tapi yang kemudiannya duk main perempuan pula. Siapa perempuan
perempuan tu, cuba tanya jiran sebelah. Memperbetulkan niat adalah untuk kita bukan nak busybody. Kita kena tahu siapa yang mendiami di kawasan kita, supaya berlaku apa-apa ibu, kita dalam tanggungjawab kejiranan kita. Okey, sebab tu kalau tengok kat sini tadi dia kata apa? Jikalau mata kanan kamu mendatangkan, korek buang supaya badan kamu satu badan tu selamat. Sebab benda tu bermula kadang-kadang daripada benda kecil-kecil. Tengok, cakap, betul tak ibu? Okey, so ayat kelima tadi, kalaulah lelaki atau perempuan yang menuduh tadi dah bertaubat, maka terimalah Allah Ta'ala akan terima taubat dia, kalau dia bertaubat dan dia memperbetulkan keadaan. Ayat 4 dan 5 saya bagi beberapa poin ibu. Ayat 4 dan 5. Yang pertama, dia kalau dalam tafsir ni dia daripada ayat 1 sampai 4 lah susunan dia. Maaf, ayat 1 sampai 5. Ini tafsir Al-Manhaji. Saya blend dengan Hamka lah ibu ya. Okay, saya nak bagi beberapa poin penting yang disebutkan oleh beliau untuk 5 ayat pertama ni. Sebab nanti bila kita masuk ayat ke-6, insya-Allah topik dia dah berbeza, iaitu hukuman li'an. Ibu-ibu biasa dengar perkataan li'an? Apa dia li'an? Nanti kita masuk ayat ke-6, li'an. Li'an apa dia ibu? Li'an terkait dengan perkataan laknat. Okey? Kalau aku buat sekian-sekian, ya sumpah li'an, betul? Kalau aku buat macam ni, aku dilaknat. Sebagai contoh, na'udzubillah min zalik. Okay, ini contoh yang kita akan tengok li'an. Saya tak masuk siap-siap supaya kita fokus pada tuduhan zina dulu. Jadi 5 ayat pertama ibu saya nak conclude dalam beberapa perkara. Yang pertama, saya sebut bahasa Arab dulu, saya syarah. Bayanu haddi zaniyati wa zani al-bikraini al-hurraini wa huwa mi'atu jaldah. Yang mana hukuman untuk penzina perempuan dan penzina lelaki yang masih bujang, mi'ata jaldah. Yang ni ibu boleh tengok balik daripada ayat keberapa ibu? Ayat 2 dan 3. Ayat 2, sorry. Ya, mi'ata jaldah azaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. 100. Okey, 100 jaldah, sebatan ataupun pukulan. Yang kedua, yang bari muamalatul usati bima yarda'uhum wa yazjuruhum duna ra'fatin aw rahmah bihim. Dan sebetulnya muamalah, cara kita bermuamalah dengan al-usah, dengan orang yang buat maksiat, iaitu penzina lelaki dan penzina perempuan, adalah dengan hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah, wa yazjuruhum duna ra'fatin aw rahmatin bihim. Jangan ada kasihan belas. Itu saya idea daripada perbincangan ini. Sebab apa? Sebab mungkin kita fikir 100 pukulan kesian juga, siap tu kulit tu. Yang 80 pukulan sebatan. Betul ke? Takkan kot. Allah Ta'ala sebut kat sini dengan ayat ini, kata para ulama, duna ra'fah wa rahmah, tak ada kasihan belas. Kenapa ibu? Ia bermula daripada mereka sendiri tidak ada kasihan belas kepada diri mereka. Mereka sendiri tak kasihan pada diri mereka, yang mana zina tersebut akan membawa ke neraka kalau tidak bertaubat. Tidak ibu? Jadi kerana mereka sendiri tak ada kasihan belas kepada diri mereka, maka kita tidak ada seharusnya kasihan belas. Dia berbeza ibu. Ustazah, kalau macam tu kita tak kasihan langsung kat mereka, maksudnya kita kena boykot mereka tak boleh masuk kampung kita ke macam mana? Denda ataupun hukuman itu kena buat selepas hukuman itu terima mereka ibu. Kerana mereka dah dapat bahagian mereka, berarti mereka dah dibalas, kan? Kalau setelah rejaman ataupun sebatan, dah dibalaskan kejahatan mereka, kan? Okey, dah kena balas, titik, buka satu lembaran baru. Okey? Ya, Hajar. Tengah sebat tu, tiba dia meninggal. Ada kena teruskan juga ke? Tak ada. Allah Ta'ala alam, tak. Berhenti dah. Hajar. Berhenti dah. Menarik soalan tersebut. Kita mungkin ada banyak soalan macam tu. Jadi saya suka kalau
kita bentuk tadabbur kita ni ibu, kita boleh explore. Bila kata ada exhibition macam pihak penjara buat, kena baca. Pergi tempat tu dan baca, kan? Ataupun boleh Google sekarang ni. Salah satu muzium penjara ibu dekat Melaka, saya pergi tu. Saya tempat dating selalu mana? Muzium. Lain zoo ibu. Saya suka ajak suami saya, suka pergi muzium, suka pergi zoo. Kalau zoo ni ibu, kita perhati dan kita reflect dengan apa yang kita tadabbur dalam Quran. Oh, pasal apa Allah Ta'ala sebut tentang minuman macam unta yang kesakitan. Okay, kenapa Allah Ta'ala sebut tentang kuda? Kita nampak real kuda tu dekat zoo. Buat rompongan. Ya, surah Al-A'raf buat rompongan pergi zoo. Pergi zoo, pergi muzium. Kan, kenapa pergi tempat gitu? Sebab saya suka kata gitu, sebab kadang-kadang ibu kita faham zoo tu tempat anak-anak. Anak-anak dia tak boleh membaca lagi ibu. Melainkan kita tolong baca kat dia, betul tak? Dan kita bagi tahu kat dia, okey ni zirafah dan sebagainya. Yang baca zirafah tidur berapa hari, berapa jam sahaja seharian, dia sekian-sekian tu kita yang boleh membaca. Dan kita yang boleh reflect dengan pembelajaran kita seharian dalam Quran ataupun daripada kuliah-kuliah yang lain. Saya pergi zoo Melaka ni ibu, buka pintu, dia buka pukul 10 kot. Saya masuk pukul 11 sampai pukul 5. Saya duduk dalam zoo. Sampai orang tu hambat. Saya dengan suami duduk makan dekat kafe. Ya, daripada buat pengumuman, kami tak habis makan lagi. Lepas penat dah satu hari duduk dalam zoo tu. Ada orang ronda, abang kopiah. Habis dah nak masa. Sampai ke habis. Sebab menikmati, kita cuba menikmati lah ibu. Tak semua boleh, tapi kita cuba menikmati. Sama juga muzium penjara ibu ada di Melaka. Saya tak ingat nama tempat, tapi dia tengah-tengah bandar. Boleh pergi tengok. Bandar Hilir lah. Terima kasih aja. Barakallahu fiik. Muzium penjara betul tak aja? Dia ceritalah. Jadi kita pergi baca lah, tengok. Tapi soalan ringkas dia adalah jawapan ringkas dia aja. Setakat pengetahuan saya, wallahu ta'ala alam, selesai dah lah, tak sebat dah lah, sehingga dia ni sakit saja, sakit. Saya tak pernah rasa. Tapi kadang-kadang bila kita pergi muzium macam tu, kita tanya pegawai yang bertugas tu kan. Okay? Dia berkata memang ada kadang-kadang sebatan mesti dihentikan setelah beberapa sebatan pengsan. Bayangkan ibu selepas beberapa sebatan, kalau kena sebatan sampai 100. Jadi selepas beberapa sebatan tu pengsan, jadi mereka bawa berehat dulu. Nanti mau sambung. Dan memang doktor mereka lepas ada sebatan tu, doktor kena main check kan, macam mana, ada luka ke apa semua-semua. Allahu Akbar. Tak terbayang lah ibu-ibu. Tapi saya kalau pergi muzium tu, saya duk pergi tanya. Dan ada ahli keluarga saya juga, salah seorang adalah pegawai penjara, tapi dia bukan bahagian sebatan lah. Jadi kadang-kadang tanya lah kan, pernah tengok tak? Pernah tengok tapi tak gamak nak tengok. Nasib baik dia bukan bertugas bahagian tu kan, dia kata. Yang bahagian tu pun itu kerja dia, tugas dia, betul tak ibu? Jadi saya bertanya pegawai tu macam mana, pernah tak sampai orang sesak nafas ke and everything? Dia kata ada je, banyak je kes. Sebab ada orang ada penyakit, ada orang yang asma ke dan macam-macam lah kan. Dia takut sangat dekupan dia laju. Itu semua ada indikator dia daripada doktor. So kalau dia dekupan dia laju sangat, dia takut sangat, so ada consideration ke macam mana ke, tanyalah. Tu kena buat rombongan pergi tanya. Okey, sebab tak habis soalan saintis tu, tak habis tanya. Tak sampai pada soalan hajah tu. Nanti saya pergi tanya lain. Tapi setakat pengetahuan saya tak sambung. Sebab dia apa? Kalau selepas beberapa sebatan ada orang yang pengsan, so pengsan kena rehat. Lepas tu nanti baru sambung balik. Jadi kenapa sampai macam tu? Sebab nak bagi pelajaran ini. Yang sekurang-kurangnya nak bagi pelajaran pada saya dan kita semua, supaya bukan jangan berzina, jangan mendekati zina. Begitu. Okey? So sebab tu tak ada rahmah, tak ada kasihan belas bagi pelaku maksiat. Kerana mereka sendiri pun tak ada kasihan belas kepada diri mereka sendiri. Allahu Akbar. Yang ketiga ibu, beberapa perkara yang lain lah.
Hurmatut tazawuji bizaniyati aw zina wa mailu zunati ila zawaji min ba'dihim aw mimman syarakalahum minal musyrikin wal musyrikat litashabuhihim fil fisq wal khubuth wal wasu. Yang keempat dan yang ketiga ni, saya nak recall balik sedikit tentang masa kita ngaji ayat 2 dan 3 dulu, berkaitan dengan ada sahabat yang nak berkahwin dengan seorang pelacur lah kita katakan kan. Okey, jadi dekat sini untuk menjaga kemuliaan, maka untuk penzina hanyalah penzina, untuk orang musyrik hanyalah musyrik, untuk orang beriman hanyalah orang beriman. Itu sebenarnya sekufu ibu. Dan sekufu yang sebenar ibu antara lain di dalam agama adalah sekufu daripada sudut akidah, daripada sudut ibadah, daripada sudut iman dan amal soleh, daripada sudut pemikiran. Salah faham kita kadang-kadang sekufu, kita ambil sekufu daripada ada master dengan master. Sesuai. Yang ni handsome, yang ni cantik, sesuai. Yang ni keluarga kaya sesuai. Kadang-kadang kita menilai sekufu tu daripada sudut tu. Sedangkan sekufu ibu-ibu yang jauh lebih penting adalah daripada akidah dia. Adakah dia ahli sunnah wal jamaah dan sebagainya. Saya pernah dapat satu soalan ibu-ibu, saya rasa dalam 10 tahun lepas lah. Masa tu zaman saya tak menikah lagi, jadi saya pun dapat soalan tapi saya tak rasa nak jawab. Saya pass ke ustazah saya. Dia kahwin dengan seorang orang luar negara lah. Dia ahli sunnah wal jamaah. Setelah berkahwin baru dia tahu suami dia Syiah. Itu juga tidak sekufu ibu. Complicated. Ya, complicated. Dia lepas berkahwin baru dia tahu. Maksudnya sebelum kahwin dia tak tahu. Ya, tu nak kata kena stop. Kena jadi stalker juga kat Facebook, IG ni ibu. Betul tak? Ya, kena tengok juga. Jadi dia kata macam mana ni ustazah, saya kahwin baru saya tahu kata suami saya Syiah. Memang Syiah yang beramal dengan Syiah. So at that time saya pun tak tahu. Dan saya pun dah lost contact juga dengan soalan ini. Sebab saya terima dekat Facebook tu. Rasanya Facebook dah 10 tahun lepas, mana ada IG. Saya rasa saya lah. Jadi saya pass dekat ustazah lain untuk jadi miserable lah kehidupan dia. Sebab bila balik kampung mak ayah marah, ya, sebab solat yang berbeza dan sebagainya ibu, implikasi besar nak masuk perkahwinan ni. Jadi itu insya-Allah tabarakallah. So pilihlah maksud sekufu yang tepat supaya kehidupan berumah tangga itu boleh mendapat kelangsungan daripada sudut sakinah mawaddah rahmah dan juga kelangsungan keturunan. Macam mana nak beranak pinak pun mesti berfikir, betul tak ibu? Kalau bapaknya Syiah, maknya Sunni. Ya? Itu sebab itu masih lagi dalam kerangka yang kita katakan kalau Syiah ni dia mengaku Islam pun bahaya dah. Apatah lagi kalau perkahwinan berlainan agama. Sebab itu ibu kena banyak timbang tara. Ya, sebelum kita memilih calon menantu untuk anak-anak kita lah khususnya. Dan 3 poin itu sahaja untuk hari ini ibu. Penutup kepada 5 ayat pertama. Ada banyak perkara sebenarnya. Yang ni kategori dalam Quran. Kalau kita belajar ilmu Quran, ini kategori ayat-ayat ahkam, ayat-ayat hukum. Ayat-ayat hukum. Sebab saya bukan bukan bidang saya fiqah, jadi sebab tu saya tak detail ibu. Kalau kita belajar ayat hukum ni, biasanya dia tak belajar by surah lah. Dia akan belajar ayat-ayat hukum sahaja. Okey, jadi sebab tu saya ajak cara tafsir, jadi kita ambil secara surface. Kalau ayat hukum dia ada lagi lah perbincangan dia lanjut. Jadi insya-Allah dalam kelas yang akan datang kita akan masuk ayat ke-6 ibu. Masuk topik lain nanti akan tengok li'an. So kalau tadi dalam 5 ayat pertama ada tentang zina, ada tentang qazaf, tuduhan zina, nanti akan masuk li'an iaitu hukum sumpah laknat. InsyaAllah bermula ayat ke-6 bulan depan insyaAllah kalau ada kesempatan. Moga bermanfaat ibu-ibu. Ada banyak perkara yang kita nak kena belajar, khususnya bukan sahaja tentang hukum hakam spesifik tentang zina dan tuduhan zina, tetapi juga tentang bagaimana kita membangunkan atau membina keluarga lah ibu-ibu. Betul tak? Ya, sebab kita nak kena make sure anak-anak yang ada dalam rumah kita terpelihara daripada hal-hal ini insyaAllah. Jom kita tutup dengan kafaratul majlis dan suratul asri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr
إلا الذين آمنوا وتواصوا بالصبر ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kak Ani saya nak buat pengumuman sikit boleh? Pengumuman.